Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah, jika dia cinta dan sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Lihat, kita kena hayati hadis ni betul-betul. Sebab ramai di luar sana keliru. Ramai yang menganggap bahawa kalau Allah uji, maknanya Allah tak sayang. Salah. Hadis ni menunjukkan sebaliknya. Kalau Allah sayang seseorang, Allah akan uji dia lagi. Maknanya Allah akan timpakan musibah segala macamnya lah. Sakit, kurang harta, kemiskinan, ketakutan, kurang makan minum, Allah uji. Lagi Allah sayang, lagi Allah uji. Dan contoh paling jelas ialah seperti mana yang kita lihat berlaku ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah seorang kaya, seorang raja, maharaja yang kaya raya, rumah besar, harta banyak, makan minum semua cukup? Kita akan dapati tidak. Rasulullah hidup dalam serbi sedikit, segala apanya kurang. Bahkan saya kira kalau nak dibandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan zaman Rasulullah dan sahabat dulu, kita semua hari ini hidup seperti maharaja-maharaja. Tuan-tuan semua maharaja-maharaja. Mana tanya rumah 3 bilik, 2 tandas. Zaman dulu tandas pun tak ada dalam rumah. Tandas pun nak kena pergi ke padang pasir, betul? Kan? Hari ini tuan-tuan nak makan apa? Lagi-lagi dengan PKP baru-baru ni, tiba-tiba sekarang ada aplikasi penghantaran makanan. Tuan-tuan macam maharaja. Tinggal nak beli tak nak beli. Hari ni nak makan apa? Oh, nasi, mi, apa. Boleh order macam tu. Lepas tu datang khadam, hantar. Tapi kena bayar lah. Kena bayar lah. Kalau itu bukan maharaja, saya tak tahu apa tu maharaja. Saya maharaja dulu pun tak ada macam tu. Betul atau tidak? Diorang kata dulu, masa saya pernah belajar geografi ke sejarah ke apa, diorang kata nak rasa masakan pedas-pedas pun kena tunggu rempah ratus yang datang daripada negeri China. Ini yang saya belajar dulu. Salah, boleh saya betul salah tak tahulah. Jadi nak rasa masakan sedap pedas-pedas ni kena tunggu musim. Tak ada sekarang tuan-tuan nak rasa makan pedas, manis, tak apa benda, semua dengan handphone je. Itu saya kata kita hidup seperti maharaja zaman sekarang ni. Jadi sangat wajar dan wajib kita syukur. Tapi itulah dalam hadis Nabi kata, jika Allah suka ke atas kaum, maka dia akan mengujinya. Maka barang siapa yang reda dengan ujian itu, Allah memberikan keredaannya. Dan barang siapa yang mencemuh, rasa tak puas hati dengan musibah yang menimpa tu, maka Allah akan mencemuhnya. Ya. Dan ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat ujian musibah yang Allah timpakan atasnya ialah para nabi. Kemudian mereka yang datang kemudian. Ini orang yang paling berat ujiannya ialah para nabi. Kemudian golongan as-siddiqin, golongan syuhada, golongan orang-orang yang beriman, ya. Tetapi kita dapati bahawa mereka ini, para nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada, orang-orang yang saleh, apabila diuji, mereka semua mempunyai sikap yang sama, bersabar. Mereka bersabar. Berbeza dengan orang-orang munafik yang apabila diuji, bagaimana? Ini Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Dan terdapat dalam kalangan manusia yang menyembah Allah secara bermusim. Ini ada waktu dia reda, ada waktu dia kufur. Kalau Allah beri dia rezeki, dia reda, dia suka. Tapi kalau Allah uji, betapa cepatnya dia berpaling tadah. Ya.
Jadi setiap Muslim kena ingat bahawa dunia ini bukan tempat senang-senang, bukan tempat hidup mewah-mewah. Seperti mana dunia ini tidak semestinya terus dengan kemanisan, rasa gembira, rasa senang. Tidak. Allah uji manusia itu masing-masing dengan ujian masing-masing. Lagi tinggi seorang itu kedudukan dia dengan Allah, lagi Allah uji dia. Ketahuilah bahawa setiap apa yang Allah uji atas kita, maka dia ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan. Kerana Allah dah kata dalam Quran, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Dan sama sekali Tuhanmu tidak akan berlaku zalim ke atas hamba-Nya. Jadi kita kena yakin bahawa kalau Allah uji kita dengan satu ujian, berat atau ringan, ketahuilah bahawa itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah tak akan sekali-kali uji hamba dia dengan satu musibah yang kita tak akan mampu bersabar menangani. Lihat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat saya dah sebut dalam kuliah sebelum ini, bagaimana Rasulullah daripada 7 atau 8 anak dia, bahkan 8 anak dia, 7 anak daripada Khadijah, satu lagi daripada isteri dia lain, 8 anak dia. Berapa ramai yang hidup ketika dia wafat? Maksudnya siapa yang hidup sampai dia ke akhir umur dia? Seorang sahaja, Fatimah. Manakala baki yang lain semua meninggal dunia semasa dia hidup. Saya ingat kita tak pernah dengar, kecuali kalau ada, jarang kita dengar orang yang ditimpa ujian macam tu. 7 anak dia bukan mati kerana kemalangan apa, tak, seorang-seorang mati. Ini bukan sekaligus tapi seorang-seorang, ya. Di samping banyak ujian-ujian yang lain yang Allah timpakan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah dia, dunia ini dia disebut dunia ini berputar, ada pasang surut dia. Dan Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikian ialah hari-hari yang kami kitarkan buat manusia. Ada waktu senang dan ada waktu susah. Dan yakinlah bahawa kalau kita diuji, diduga dengan satu ujian, lagi kita sabar dan kita terus sabar, yakinlah bahawa kemenangan semakin dekat. Kerana itu adalah lumrah alam, ketetapan Allah al-kauniyah di dunia ini, bahawa kesusahan itu tidak akan selama-lamanya. Seperti mana kesenangan juga dia tidak akan selama-lamanya.